Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Salam. Okay, so sebelum kita masuk topik yang baru, kita recap lah apa yang kita dah tengok. Okay. So basically kita dah cover chapter 4. Okay. So kita dah cover about do together, do in order, what is classes, what is object, and also what is the composite of the object ataupun property of the object. Okay. So start from that, kita tengok juga lah PDLC yang ada bila kita design. Okay, bila kita nak solvekan any programming problem, kita akan pakai PDLC. So cuma bila kita dengan 126 kita ada tambah storyboard lah. Kalau 126 hanya ada flowchart dengan code, so kita tambahkan story sebab kita ada interface. So the rest is similar, just introduction to IDE. Apa yang kita pakai lah. Okay. So okay. So next one. Okay, after we learn how to use IDE, okay, kita belajar gunakan kita discover how to use the data and also the method in Alice. Okay. So maksudnya everything in Alice we call as method. Okay. So nanti next after kita belajar looping, maybe kita akan buat yang okay. Sekarang kita tak buat lagi kan. Okay. Maksudnya sekarang kita hanya gunakan yang built-in. Okay. Pre-defined method. Okay. So kita juga boleh buatkan user-defined method lah. Okay. So dalam Alice, simple je method yang procedure ni. So method is both. Okay. So method can be a void method. Okay. Ini sama dengan 126. Ini dia pakai istilah function tak silap saya. So cuma dalam Alice kita asingkan ada void method dan void. Okay. Non-void. So non-void method ni merujuk kepada procedure, void method ni merujuk kepada function. Okay. Sebalik, sorry. Void method merujuk kepada procedure, non-void method merujuk kepada function. Sebab dia ada okay. So that is about data and method. So data macam biasalah, kita declare all variable. Okay. So kita ada 3 jenis variable dalam Alice. Kita dah pakai 3 lah, bool kita tak pakai lagi. Bool dia value dia sama dengan 1 lah, 2 4. Okay. And then ini expression kita dah buat tambah tolak darab bahasa. Okay. So yang parameter ni maksudnya parameter yang kita pakai. Ni bila kita setkan time, bila kita setkan apa kata time, duration, delay dia and so on. Okay. Arah dia ke mana and so on. Okay. So that can be the parameter of the method yang kita call, yang method yang kita. Okay, so today chapter ni dia terbahagi kepada 2 lah. One is about making decision and one is making iteration, ataupun looping. So basically yang ini dia sama macam sama je. Mana-mana programming language dia dah master nanti, dah terror, dia akan nampak similar je. Maksudnya in any programming language, macam kita belajar masa teori lah, masa paradigm kan, dia mesti ada 3 benda kan. Dia mesti human readable, machine readable, and also boleh buat computation ataupun manipulation. Okay. So to do computation yang tambah tolak darab bagi modulus and all that. Okay. And then to do decision, data manipulation lah. Maksudnya dia boleh buat selection, okay. Dan juga dia boleh buat repetition. Okay. And then lagi satu control structure, as we know, all our program work in sequential. Okay. Sequential. So today we going to discuss on division lah. Okay. So kalau you refer kepada 1 to 6, kalau you dah masuklah chapter selection kan. Okay. So bila dalam selection, 1 to 6 you ada 2 option. Okay. Either you use if, else, okay, ataupun you use switch case. Okay. So dalam Alice, kita tak ada switch case. Okay. Untuk selection memang ada satu je cara. Kita kena gunakan okay. But no matter which method you use, okay, in selection there will always be 3 kind of selection. Dia mesti ada 3. Maksudnya dia akan ada one way selection, dia ada two way selection dengan multi way. Semua lebih daripada satu. Tak dengar?
Dengar? Dengar? Dulu. Dengar? Jaga Dengar? saya. Okay. Right? Sorry tadi. Dia kena dekat je. Dia kena zoom pada saya. Okay. So tak dengar saya ulang. Okay. So decision. Okay. Kita tahu kita ada 3 control structure. Selection. Okay. Repeat. Sequential. Selection and repetition. Okay. So today we're going to discuss on decision. Okay. So decision, kalau you ikut selection ni, okay, dalam 1 to 6 you all ada 2 topik. One is if else and the other one is switch case. Tapi dalam Alice tak ada switch case. Okay. But no matter which selection control structure you use, it will always divided into 3. Maksudnya kita akan ada one way, two way dengan multi. Okay. So itu cerita dia. Okay. So when you make decision, when you use selection, okay, dia mesti melibatkan rational operator. Apa rational operator yang ada? Okay. Ada less than, less or equal, larger than, larger or equal, and not equal. Okay. Cuma not equal ni dalam Alice dia pakai simbol macam ni. Okay. Simbol dalam Alice. Tapi sebab Alice ni based on Java, so Java sebenarnya masih lagi not equal. Dia sama dengan C++. Okay. Ini simbol. Not equal. Okay. So in Alice lagi satu kita kena spesifik. Maksudnya if you want to compare between decimal, kita ambil yang decimal. Okay, kalau whole number. Kalau between things. Okay, kalau between string apa semua, dia kena sama lah. Okay, maksudnya dia dah pre-defined. Tapi you boleh override sebenarnya. Okay. Tapi akan jadi tedious job lah. Okay, so lagi satu rational, another one is logical. Okay, so logical kita ada not, kita ada and, okay, and kita ada or. Okay. So yang ini adalah simbol dalam apa nama dia? C++ lah. Okay. So dalam apa namanya? Alice kita pakai perkataan dia. Okay. So kalau dalam Alice kita terus pakai perkataan dan kita drag drop. Okay. Tak payah hafal dia. So dalam C++ simbol dia akan okay. So ini result dia. Okay. Not equal 6 or false. Okay. So yang tu you boleh start ni. Dia similar je. Okay. And then what else? Oh, punya example. Okay, ni contoh dalam okay, dia pakai perkataan and, okay, or, okay, ni both or either ni maksudnya apa ni? And lah. Okay, ni and, ni or. Ni and, ni or. Okay. And then dia pun dah bagi clue. Both or either. Both ni maksudnya both condition must be met. Either this one and this one. Bukan either. This one and this one must be fulfilled. Either ni maksudnya either this one or okay. And then not pun kita pakai okay, binary apa semua ni dalam looping. So kita tak ada rasanya binary. Okay, so yang ini ditunjukkan contoh lah. Okay. Ni dalam bentuk flowchart. Okay. So ini yang kita maksudkan sebagai two-way selection. Maksudnya dia akan ada ni dalam bentuk flowchart. Kalau betul buat ni or else, okay. Dia sebenarnya kenapa simbol dia diamond. Bila you belajar 1 to 6 biasanya tak ada masa lecturer you nak cerita kan. Okay. So when we draw a diamond, simbol untuk if dengan looping, so maksud dia sebenarnya adalah dia masuk sebagai if. Okay. So dia masuk sebagai if, okay. And then dia keluar ke sini. Kalau true buatlah. So this is the statement. Okay. So kalau false, okay, kalau false dia akan keluar ke sini. So ini sebenarnya adalah kotak untuk else. Okay. So that's why bila kita buat banyak lagi selection, so maksudnya kalau betul buat something, okay? Kalau salah buat yang ini. So mana datang istilah else if tu? Kenapa dia tak jadi if else? Dia jadi else tu. Sebab ini if, else kan? Dia akan bersambung dengan lagi satu statement. Bila dia masuk ke diamond lagi sekali, yang ini jadi if. Sebab so ini jadi kalau true buat something. Okay? Kalau false, okay? Maksudnya kalau false or else, okay, sama ada you buat something ataupun you continue. Itu datang cerita dia. If, else, if. So katakan kalau ini last, maksudnya dia akan mati dengan okay. But else is not compulsory. Okay. So since else is not compulsory, itu yang datang istilah one way direction. Okay. So this is how you do
selection. Okay. So type of selection, dalam at least kita pakai istilah ni lah, one way ataupun single, dual, two way ataupun multi. Okay. So aside from that, kita juga boleh buat nested if. Nested if ni maksudnya dalam if akan ada if yang lain. Maksudnya kita sepatutnya lepas if, okay, dia bertemu dengan else. Okay. Ataupun you jumpa lagi satu, sambungkan lagi if, jumpa lagi dengan else. Okay. So bila you buat nested, dalam if ni, sebelum dia jumpa else dia boleh ada buat if yang lain dan ada type of selection-nya lain. Itu maksud. Okay. So, okay, ni one way. Okay, contoh one way, two way. Okay, ni macam ni maksud dia. So, ini if. Okay. So, ini statement dia. Kalau betul buat ni. Kalau salah, else, do something else. Do what? Do another if. Itu datang istilah else tu. Okay. So, kalau betul buat something, kalau salah, else, do something else. Dapat tak? So, ini dia punya statement. Ini dia punya else. Itu yang dia mati. If, else, if, else. Okay. So, ini multi way. Apa ni namanya? Multi way. Okay. Ataupun multi argument. Kenapa saya suka pakai istilah multi way? Supaya kita boleh ingat untuk 1 to 6. Okay. Okay, tak ada masalah apa. Okay, so 2. Okay. So, ini dia menunjukkan contoh. Ini maksudnya adalah if. Okay, kita sebenarnya boleh translate daripada dia punya project. So, if. So, kalau something, nampak tak? Dia terbalikkan. Maksudnya ini if else. Okay. Kalau betul, do another. Kalau betul, statement dia adalah do another if. So, sebenarnya bila kita susunnya ini, dia dah jadi nested. Maksudnya dia dah jadi if. Okay. Kalau betul, okay, buat lagi satu if. Dalam if ni ada else dia sendiri. And then untuk yang ini baru jumpa else untuk if-nya. Itu maksud nested. Dalam ini akan ada if di dalam if-nya. Okay. What else? Ini tu je lah. Ini contoh macam mana kita nak buat. Okay. So yang okay, habis. Okay. So, let's start. Okay. Saya tutup slide ni. Alright. Okay. Kita start ikut. Okay dah. So kita continue daripada yang lepas. Okay. So from the last class, okay, apa kita buat? So kita dah tanya Bani, okay, Haidar, nama, okay. So try dulu. Kita last dulu. Anak, okay, and then nama kamu, try. Okay, good. Okay, so kita boleh override nama. Okay, so hopefully you all dah buat untuk tambah. Okay, untuk tolak juga. Okay, maksudnya kita masih kat sini. Okay, darab 10. Okay, so kita tengok bila kita buat yang ini, okay, maksudnya bila kita buat darab 10, takat yang kita buat hari tu, maksudnya kita jawab lah macam ni kan. Okay. So kalau betul ke salah ke jawapan dia, dia tak buat checking untuk kita. Ingat tak? So dia just bagi tahu jawapan kita 10, 10, 10, jawapan kita adalah 10. Okay. So apa yang kita akan buat hari ni, okay, adalah kita akan letak. Kalau betul, dia akan puji kita. Good, awesome, marvelous, apa ke apa. Kalau salah, baru dia akan kata try again. Bukan try again. Try again kita akan buat dulu. Okay. Dia akan kata please try again lah. Please try harder ke apa. Okay. So this one, saya tak tahu jawapan dia apa. Katakan kita letak ini. Betul tak? Salah. Itu clear. Okay. So apa yang kita nak buat adalah kita nak buat if else. Okay. So bila kita nak buat if else, apa kita boleh buat adalah first kita, sebab kita nak skip kan, terus ke Curupira. Okay. Kita disablekan dia perbualan dengan apa namanya, ke Arnab. Okay. Cuma kita bergerak ke arah Arnab. Okay. Tapi kita disablekan perbualan dengan Arnab. So maksudnya kita declare variable and then kita bergerak ke arah Arnab. Okay. So yang lain kita skip. Okay. Gerak ke arah wolf, gerak ke arah cat, gerak ke arah Curupira. Okay. So
So maksudnya kita nak manipulate dekat okay, maksudnya sebelum dia bergerak ke arah apa tu namanya sebelum dia bergerak ke arah alien. Okay, maksudnya bila suruh kira dia akan buat checking. So hari tu kita dah alhamdulillah kita bersedia okay, untuk buat checking. Maksudnya selain daripada kita receive user answer, kita juga apa tu calculate our own answer. Okay. So for that kita boleh adjust kat sini lah. Okay. So kita boleh gunakan kat bawah ni kalau kita tengok option untuk selection memang ada satu. Untuk looping nanti ada 3. Okay. Untuk selection ada satu sahaja. So apa kita boleh buat adalah kita ambil if tu kita letakkan kat bawah. Okay. So our selection, our if usually kita akan compare kan sama ada jawapan yang user masukkan ataupun yang apa user masukkan dengan yang sistem kira ni sama atau tidak. Okay. So yang ini user answer integer. So kita tahu kita declare sebagai integer. So kita ambil if ni, okay. And then kita boleh kata rational, nampak? So kita buat comparison rational based on integer, so whole number sama tak? Ini less than, less equal, larger, equal ataupun not equal. So for our case kita nak check dia sama ataupun tidak. So kalau sama apa kita nak buat? Kita akan kata dengan dia, okay, checkkan antara user answer dengan sistem answer integer. So kalau betul, okay, kita akan kata, kita akan tambah. Okay, so kita boleh copy this one. So cuba Pira akan kata, okay, satu buat whole thing, kata siap. Ya. Sama lagi lah. Yo. Buat yang baru. Okay. Okay. Copy lagi this one. Bagi dia seragam dengan yang bawah. Bagi dia. Okay. Is that it right? Alamak, salah aja good. String. This one. Susah. Your answer. Okay. Answer. Dia masukkan user answer lah. Answer. Whole number. User answer. Sambungkan lagi. C. Right. So disablekan. Okay. So yang inilah maksud dia one way selection. Maksudnya kita ada if. Kalau betul buat something, kalau salah do nothing. Maksudnya tak ada apa-apa kalau salah. Okay. So kita cuba. Okay. So kita cuba yang betul dulu. Okay. Okay, dia bergerak ke kira-kira. Okay. Okay. So katakan kalau kita yang kita masukkan betul lah. Okay. So kalau kita masukkan betul, dia akan puji kita. Okay, good job, you got it right. Okay. Alamak, tak keluar. Kenapa dia tak keluar? Kenapa dia tak keluar? Where is my... Oh, title override. Your answer. Okay. Oh, alah. Boleh kan? Dot. Okay. Okay. Harus keluar ikut kepala dia kan. Kita bisa buatkan ini dulu. Okay. So, dia gerak ke Arnab. Okay. Dia bergerak ke Wolf. Dia bergerak ke Cat. Okay. And then dia bergerak ke Sila. Okay. So, kita jawab yang betul. Okay. Kita jawab dulu. So, dia akan puji kita lah. Patutnya. Okay. Good job. That's right. Oh, kita lupa append nama. The answer is correct. Okay, good. Okay. Okay. So, kita tengok yang tu. So, kita ulang yang ni. Kali ni kita masukkan yang salah. Untuk cuba. Ya. Okay. So, kalau kita buat one way selection, kekurangannya adalah kita hanya boleh check when the condition is
Selain daripada tu, kita tak boleh check. Okay. So maksudnya, kalau kita masukkan salah, okay, kita ni, nothing happen. Dia terus stop, dia terus pergi ke arah the next guy, the man in the head. Okay. So tak cantik lah. Okay. So, for that, one way selection ni kadang-kadang tak sesuai untuk kita pakai. So, kita digalakkan gunakan two way, a minimum of two way selection. Okay. Your answer is correct. Okay. Tambahkan ni. Alamak, kenapa dia tak keluar? Your answer is correct. Ini saya buat apa? Dia tak pakai nama. Oh, tu nama. Your answer is correct. Ini. Aku keluar nama kan. Tanya lagi lah. Okay. So this one apa kita, so ni contoh one way selection. Okay. So kalau one way selection tadi kita nampak kekurangan dia, maksudnya bila betul saja dia puji, bila salah do nothing, dia terus pergi ke tempat lain. Okay. So for that kita tambahkan dekat bawah. So kita copy this one. Okay. Letakkan ke sini. Okay. Copy. Boleh. Banyak. So dia katalah please try again. Okay. You got it. Wow. So kita masukkan kat sini. Okay, kita check jawapan apa kita masukkan. Okay. So your answer. Okay, good. Okay. Okay. Alamak. Right pula. Ini. Okay. Pen. Kita masukkan. Ini. Okay. So kita try kali ni. Okay. Kita gerak ke arnab. Okay. Gerak tubuh. Cantik. Gerak cat. Cantik. And dia gerak ke gerak. Okay. So this one kita just kita try masukkan betul. So kalau betul, okay, you good job, you got it right. Okay. Your answer is 10. Your answer 10 is correct. Okay. Kita dah apply nama tadi kan. Okay. So this time, okay, kita try masukkan salah. Okay. Okay, good. Nice. Nice. So yang ini kita try masukkan. Kita try masukkan. Okay. So this time around dia akan kata, please try again. You got it. Okay. So dia bagi tahu kita lah apa jawapan kita, apa jawapan yang dia sebut nama kita. Okay. Okay. So itu adalah contoh two-way selection. Okay. So apa maksud nested selection? Maksud nested selection tu, maksudnya bila ada if, dia tak jumpa else. Okay. Bila ada if, dia tak jumpa the next selection, bukannya berdasarkan else ataupun else. Okay. So nested tu maksudnya, selepas if, dia jumpa lagi satu if. Macam tu. Right? So maksudnya selepas if, dia jumpa lagi satu. Okay. So apa yang kita boleh buat dekat sini adalah kita boleh multiplekan bukan multiple kan. Kita boleh sediakan a selection of pujian. Okay. So maksudnya kita boleh letakkan kat sini. Okay. Apa kita boleh buat adalah kita masukkan yang ini dekat. Okay. So cuma bila kita nak pujian ni, okay, so what we can do here is kita boleh declare a variable. In pujian. Pujian lah. Okay.
Ini kita declare as integer. 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 Equal tak pakai kan? Okay. Kita pakai decimal. Pakai decimal. Okay. So, letak zero kan? Okay. So, yang ini maksudnya kita buat range. Kalau 0 sampai 10, buat ni, buat ni, buat ni. Okay. So, maksudnya kita katakan kita buat 4 cukup lah. Okay. So, maksudnya kita generate random number. Okay. Random number in range from this one to this one. Okay. So, from 0 until what? Lupa juga. Pakai ni 10. Okay, so from until 5. 5, 4. Custom. Okay. Okay. So, maksudnya, okay. So, kita kata kat sini, kalau, okay, random number tu, okay. So, kita boleh apply nanti kat belakang. Kita tengoklah random number apa. So, kita katakan kalau random number tu di antara. So, kita try ni pula. Decimal number is more or equal to 0. Sebab kita start dengan 0. Okay. But less than. Wait. Sorry. Salah. Kalau kita katakan kalau more or equal to 0. Pujian. Okay. More or equal to 0. Maksudnya kalau dia lebih kosong, sebab kita generate any random number daripada 0 sampai 4.0 kan. So maksudnya ada thousand lah, 4.11 apa tu, 3.999, 3.97 apa semua masuk dalam that random number. Okay. So nanti kita apply kat belakang ni untuk kita tahu apa pujian yang kita bagi. Okay. So this one kalau more than 0, okay, tapi kita nak control, it must be less than 1. Less than. So kita boleh apply kat sini. Pujian, kita kata must be made both. Pujian must be larger or equal to 0 and pujian must be less than, where is it? Pujian must be less than 1. Maksudnya dia tak termasuk hati. Dia akan kata good job. So kita apply kat belakang ni. Okay, untuk kita tahu apa value pujian. So value pujian kita, dia decimal number 1. Okay. 1. Tengok. 1. Lama. 2 kali. Tengok dulu. Override. Dengan tidur sikit lah. Okay. Kita tak ada. Okay. So maksudnya 0 sampai kurang daripada 1 kat sini. Okay. So maksudnya kat 2 ni. So if untuk kita buatkan dia apa tu. Yang ini adalah contoh nested. Maksudnya if jumpa dengan if. Okay. So bila dah ada if, else, kalau kita letak lagi satu if, yang ini jadi multi if. Nampak tak? So if, else, if. Else, if. Ni dah jadi multi if. Okay. So kalau kita letak banyak-banyak, dia akan jadi multi way lah. Setakat ni masih lagi. Kalau tadi one way, kita tambahkan else jadi two way. So if, else, if pun masih lagi two way. Okay. Sekejap lagi bila kita tambahkan lagi if bawah ni, dia akan jadi multi. Okay. So maksudnya kita akan setkan ni juga. Okay. Both. Okay. Both untuk and. Buat it. So this is and two lah. Okay. So this one, condition dia, pujian integer must be larger or equal to 1. Must be larger, pujian integer must be larger or equal to 1. Okay. And, yang ni kita buat less than. Less than, pujian less than. Okay. So, dah cantik. Okay. So, maksudnya kat sini, kita boleh copy this one. Okay. Cuma kita tukar yang kat depan. Okay. Kita tukarkan dia, kita kata
Okay. Well, and then, okay, if, else if, apa if, else. So yang tadi kita buat if sahaja one way. If, else, jadi two way. Sekarang if jumpa if, dia dah jadi nested. Okay. Untuk yang nested, yang dalam nest ni, dalam sarang ni, dia dah jadi multi way. Okay. So if, else if. So dia jumpa else, kita tambahkan lagi satu if. Itu je. So if, else if, else if, else. So yang ini adalah contoh. Okay. Contoh mana komen saya? Kat bawah. Alamak. Mal. Okay. Yang ini tadi. Okay. Dia start daripada one way. Kita tukarkan dia jadi two way. Okay. And finally, bila kita letak kat A, next. Okay. Okay, that one. Okay. Salah. Okay. So yang ini, apa kita kata? Kita kata more than two but less than but less or equal. Ini kita nak bagi equal. Okay. So 2 and 2. So must be more or equal to 2. Ujian or equal to 2. Okay. And then it must be tadi larger, less. Larger, less. Larger. Yang ni kita buat larger or equal. Okay. So yang ini maksud dia termasuk 3 lah. Okay. So less or equal. Okay. 3. Tak boleh. Kita buat sama. Kita buat sama je lah. Ini. Less or less. Okay. Less. Boleh je. Saya punya. Okay. Okay, cantik. So less than. Okay. So yang ini apa kita nak katakan. Kenapa kita append kat belakang supaya kita boleh check lah. Betul tak? Okay, dia keluarkan. Katakan dia keluar well done. So well done it should be 1 point something until before 2. Okay, so idea dia lah. Untuk memudahkan kita. Okay. So yang ini good job, well done. Ini kita nak kata apa? Awesome. Right, balik. Okay. Ubah yang depan saja. And last one. So ini multi-way. If, else if. Elok kita matikan dengan else. Maksudnya, apa sahaja 4, dia akan jadi else. Okay. So yang ini. Okay. Okay. So yang ini maksudnya kita akan okey juga lah. Apa? Boleh lah. Boleh. 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 Okay. Marvelous. Okay. So kita try tengok dia punya apa orang kata pujian akan berubah-ubah. So for that, kalau kita nak cepat sikit, okay, kita boleh cancel. Kita nak cepat ke? Boleh lah kan nak cepat sikit. Okay. Kita tak payah gerak ke arah bani. So this one kita letak dalam satu group together. Ini dia. Group together. Ini. Pula kusum. Boleh tengok banyak. Okay, so kita cancelkan yang ini. Kita tekan dia. Okay. So ke arah cat pun tak payah. Kan? Ke arah siapa nama cat pun tak payah. Kita terus gerak ke arah cat. Okay, untuk kita test this one. Okay. So yang kita nak gerak ke arah alien je lah.
So, kita try. Tak sampai. Suruh kira. Suruh kira. So, for that, kita increase sikit lah. Lama. Kita tutup. Sudah. Ya. Oh, kat sini. Kenapa dia begini dulu? Okay. Apa? Okay. Okay dah. Okay. Dulu. Okay. So, ini kita nak test this one. Okay. So, kita increasekan yang ni daripada kali 5. Jadi, dia sampai ke kira. Kita try this one. Okay, dia pusing. Okay. 2 kali 5. Okay. So, kata dia kita jawab. Memang nak jawab 10 lah kan. Kita dah tahu jawapannya. Dan 10. So, kali pertama dia akan kata okay, nampak? Well done sebab 1.00 something. Okay. So, well done sebab 1.00. So, 1.00 something maksudnya yang ini. Kan? More than 1.0 kan? 1.0 something jadi. Okay. So, this time around kita run sekali. Kita try tengok. Okay. Kita jawab lagi betul. Okay. Okay. So, this time dia kata marvelous sebab dapat 3.0 something. So, more than 3. More than 3. More than 3 maksudnya kat sini lah kan. Dia pergi ke marvelous. Sebab tak? Okay, more than 3 dia pergi ke marvelous. So, try run lagi sekali. 1. Okay. Kali 5, 3. 10 juga. Okay. So, dia akan kata awesome. Awesome 2.9. Okay. So, 2.9. Okay. 2.9 dia kata awesome. Awesome 2.9. Larger than 2.0 but less than 3. 2.9 less than 3. That's why dia call awesome. Okay. So, nampak So, this is how you do selection control structure di dalam apa nama benda buah ni? Di dalam list. Okay. So, kalau kita jawab salah, pasti jawab betul je kan? Okay, kita try salah balik. So, kalau salah maksudnya, okay, dia akan pergi ke jawapan yang bawah. Dia kata, please try again. You got it wrong. Okay. So, maksudnya kalau salah, dia tak boleh check yang ini lah. Jawapan tak sama kan? So, dia skip yang ini, dia terus pergi yang ke bawah. Okay. So, kalau you all perasan, bila dia jawab apa pun, lepas dia uji, dia still lagi display your answer is right and so on and nama correct. Kenapa yang ini masih keluar? Sebab yang ini berada di luar daripada the inner selection. Maksudnya, kalau dia masuk di sini, dia buat ke tak buat yang ini akan tetap buat. Okay? Baik. So, that's all for today. Ada soalan? Any question? Ada soalan tak? Ada soalan? So, I think that's all lah for today. Okay? Ada soalan kali aku panjang tadi. So, kalau tak ada soalan apa-apa ataupun nak tanya lepas keluar sikit pun boleh juga. Okay. So, that will be all for today. Okay. So, I hope you all will try. So, next time kita akan try buat looping. Okay. Akan try buat the next topik dalam chapter ni. Repetition control. Okay. So, with that, kalau tak ada apa soalan, that's all for today. Thank you, class.